Nampak tak? Sebab apa? Sebab rezeki dia ada milik Allah. Yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah ni dia akan beri rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa ada hisab, ni tanpa ada perhitungan. Makna tak ikut Allah nak bagi berapa pun. Allah akan bagi. Sebab apa? Sebab bila Allah beri, dia tidak mengurangkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu rezeki ni milik Allah. Sebagaimana saya pernah cerita dekat sini tuan-tuan. Ada seorang ulama nama dia Syekh Saleh Ja'fari rahimahullahu ta'ala. Dia ni seorang wali Allah di Al-Azhar, di Mesir. Dia ni dulu imam Masjid Al-Azhar. Tadi satu hari dia ada belah seekor kucing. Dia ada tengok seekor kucing tepi jalan. Dia pun ambil bawa balik rumah. Dia pun belah. Bila belah tuan-tuan, dia bagi makan tiap-tiap hari. Dia bagi makan daging. Bagi makan daging. Bagi tiap-tiap hari bagi makan daging. Bagi. Tuan-tuan, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu belah binatang ni, dia merupakan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Belah binatang sunnah Nabi. Tak kira lah kita belah apa ke, kita belah bawa komodo. Ikutlah belah apa pun tuan-tuan. Benda-benda ada dalam rumah kita tak boleh belah lah. Jangan belah buaya pula. Habis nak belah boleh, tak masalah. Buatlah satu dia punya kolam besar tu, habis aduk dalam tu. Ya, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak belah apa belah, tak ada masalah. Cuma biar kita jaga dengan baik. Sebab bila kita jaga dia baik, binatang ni dia akan mendoakan kebaikan untuk kita. Doa lah, bagilah makanan yang baik-baik. Sebab apa? Sebab binatang ni dia boleh jadi satu pengajaran pada kita. Contohnya bagi makan pada binatang. Contohlah kucing lah, kucing. Hak biasa hari ni kita belah kan. Hak biasa orang belah. Orang tak belah pelik-pelik ni kat Malaysia ni. Kan? Panda. Itu pelik sangat. Tapi untung panda ni tuan-tuan, bagi nama dapat baby. Bagi nama dapat baby. Bakat-bakatlah hantar nama tuan. Tapi jangan letak nama Najib sudah. Baik, entah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita belah contohlah, kita belah kucing. Kucing yang bakar mahal, harga 5,000, 6,000 ni bakar comel tuan-tuan, bulu dia cantik. Bila kita beli tu, hak kerja dekat pet tu, kat kedai pet tu, kedai binatang tu, dia akan pesan apa? Bagi makan elok-elok. Jangan bagi makanan yang berminyak. Sebab apa? Nanti bulu dia yang cantik ni mudah gugur. Tuan-tuan, kalau binatang pun terkesan dengan makanan yang dia makan, boleh menyebabkan dia punya bulu tak cantik, apalagi kita, apalagi anak-anak kita. Yang kenapa kita tak jaga makan minum dia? Tak jaga makan minum ni bukan makna nasihat kita suap, tak, bukan tu makna dia. Makna daripada mana sumber kita bagi makanan tu. Hak baik ke, hak tak baik ke, hak halal ke, hak haram ke, hak syubhah ke, ada tak kita cek? Sebab apa? Dia akan beri kesan pada anak kita. Hak paling penting ni tuan-tuan, nanti di saat dia doakan kita, kalau makanan dia makanan yang elok, Allah terima doa dia. Dia doa, ya Allah, selamatkan mak ayahku daripada azab kubur, jauhkan mak ayahku daripada azab kubur. Dia angkat tangan, Allah terima. Sebab apa? Sebab makanan dia daripada makanan yang halal. Tapi kalau kita suap dia makanan yang haram, tuan-tuan, hak rasuah kita bantai, hak menyeleweng kita bantai, hak duit orang kita bantai, kita suap ke anak kita, tuan-tuan. Sekejap lagi bila kita mati, dia doa, tapi doa tu tak sampai. Sebab apa? Sebab dia pernah makan makanan yang haram. Bukan sekadar makan, pakaian dia. Ini sebab nak anak bermewah-mewah pakaian, nak anak pakaian cantik-cantik, menyebabkan harta tu, hak duit, hak beli tu, dia tak peduli halal dan juga haram. Nak melabur tak tengok dulu saham tu halal ke tidak, haram ke, harta halal ke tidak, ke haram ke, dia tak tengok dulu. Yang penting dapat untung. Nak masuk tak kira lah, masuk ni tak cek dulu. Bila dah masuk baru tanya kita. Mujur tanya. Baru ada seorang pakcik tu, saya duduk kat kedai. Dia kata, Ustaz, saya dah masuk satu koperasi, saya melabur dalam tu. Tapi koperasi ni dia punya main dia forex. Forex. Sampai setiap bulan dia boleh bagi keuntungan sebanyak 25% sebulan. Kas setahun kita simpan KWSP setahun berapa? 8. Tabung haji 11 lebih kurang 11. Berapa? Tabung haji setahun berapa? 4-5 itulah kan. Mana tu setahun. Ni sebulan 25%. Rupanya koperasi tu boleh buat keuntungan 1000% setiap bulan daripada forex. Memang forex ni orang nak cepat kaya boleh masuk lah. Tapi kebanyakan ulama
yang berbahagian dengan muamalah ni, minta maaf kalau ada hak main forex ni, tidak dibenarkan. Forex tak boleh, haram kau dia. Ada sebab-sebab tu lah. Itu kena perbahasan yang panjang. Tak maaf lah kalau ada hak main kat sini. Ada mana lah lepas ni tinggal lah. Sebab apa? Sebab kita ambil duit tu, kita bagi makan anak isteri kita. Kalau kita ambil, kita simpan lah. Mesti pakai tu lah, beli kereta. Ustaz beli kereta pun tak boleh. Ini dia kata, ustaz saya tak bagi makan, habis buat beli kereta pun tak boleh juga. Sebab apa? Kan warid dalam hadis, Nabi sebut ada seorang ni dia bermusafir, kemudian baju dia tu compang-camping, kusuk masai. Nak cerita lama dia bermusafir. Kemudian dia angkat tangan, ya Rab, minta doa pada Allah. Allah tolak doa dia. Sebab apa? Sedangkan dia musafir. Musafir ni waktu mustajab doa. Kemudian dia musafir pula lama, makna sangat-sangat memerlukan pertolongan. Tapi bila dia angkat tangan, Allah tak terima doa dia. Sebab Nabi kata apa? Sebab syarabuhul haram, makanan dia daripada makanan yang haram, libasuhul haram, pakaian dia daripada pakaian yang haram. Bermakna halal haram bukan pada makanan sahaja, benda lain pun dia juga. Anak, ustaz saya tak bagi makan anak, habis beli baju sekolah pun tak boleh juga. Tu anak jadi tak reti. Sebab apa? Sebab pakaian tu daripada sumber yang haram. Baru-baru ni orang rumah saya pernah cerita. Habis sini cerita sini, habis sini tuan. Cerita Pak Lem lah. Ni cerita Afrika. Kan? Jadi dia balik rumah, biasalah orang rumah tuan, macam saya sebut lah, balik rumah dia bisa cerita apa. Sebab apa? Perkataan dia tak habis lagi kat sekolah. Kita habis lama dah, dia tak habis lagi. Baik, tak apalah, lagi kan tak dengar pula, tak dengar kan tidur kat luar pula. Tak apalah, kita dengar. Dia kata bang, ada sekali ni dia cikgu ni dia cerita. Suami dia ni bekerja badan uniform. Saya tak boleh sebut badan uniform apa, tapi tuan-tuan boleh faham, boleh teka lah nanti. Baik. Dia kata suami saya ni kerja badan uniform. Dia kata, kakak ni cerita pada dia. Jadi satu hari ni suami datang balik rumah, bagi duit kat dia RM600. Dia kata, suami dia kata, buat selain daripada bagi makan. Suami dia kata, ambil duit ni, jangan buat makan, hak ni semua boleh buat, hak ni semua bayar, buat bayar kereta. Suami dia kata. Dia pun tanya, bang, daripada mana duit ni? Dia kata duit ni, duit tu dia dapat bila mana ada barang nak masuk. Barang tu sepatutnya tak lepas. Barang tu sepatutnya tak lepas, tapi dilepas kalau dari atas. Suami dah orang bawah, orang atas suruh lepas. Jadi bila dah lepas, dia balik bawah meja ni, hak setiap anggota ni tadi ni semua ada naratif bawah meja dia. Makna duit rasuah. Duit itu apa? Haram. Orang bagi rasuah, orang yang terima rasuah, dua-dua dalam neraka Nabi kata. Maka duit tu duit haram. Tapi dia cerdiklah katanya cerdik. Dia kata balik jangan bagi makan, duk bayar kereta. Hukum dia haram. Hukum dia haram. Sama macam kita bagi makan juga. Anak, jadi tolong jaga. Anak Allah masanya ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tu binatang ni apa kita jaga? Sebab kita nak ambil pengajaran, kita tengok dia sebagai pengajaran. Jadi satu hari Syekh Saleh Ja'fari ni tuan-tuan, dia tak ada duit nak beli makanan. Jadi bila dia pun sendiri tak ada makanan. Jadi bila dia tak ada duit nak beli makanan tu, kucing duduk depan dia, dia kata minta maaf banyak, hari ni aku tak ada duit nak beli makanan untuk kamu. Tak lama tu kucing tu bangun, dia pun keluar pada depan, daripada rumah. Dia keluar sekejap, sekejap lagi dia balik, dia menggonggong seekor tikus, dia letak depan Syekh Saleh Ja'fari. Lalu kata Syekh Saleh Ja'fari, aku minta maaf banyak, aku ingat selama ni rezeki kamu aku yang bagi, tapi tak, rupanya rezeki kamu tu Allah yang bagi. Aku tak ada duit pun kamu boleh makan, kata Syekh Saleh Ja'fari. Maknanya apa? Makna kalau kucing, binatang Allah pelihara dia punya rezeki, dia punya makanan, apalagi manusia. Maka jangan takutlah dengan orang. Jangan takut nak menyatakan kebenaran. Ini takut sebab apa? Sebab takut kena buang kerja, sebab takut kena pindah, sebab takut kena apa dan potong gaji dan sebagainya. Hanya kerana takut dengan manusia. Sebab ada satu keadaan tuan-tuan, yang mana manusia ni dia sombong. Dia rasa dia duduk di atas, dia rasa dia pegang orang lain punya duit, maka dia buat suka hati pada orang. Kalau tak ikut cakap dia, walaupun benda tu bersalahan dengan agama, maka dia akan ambil tindakan dan sebagainya. Jadi orang duduk bawah ni, dia ada satu perkara, iaitu dia takut pada orang ni. Dia takut kena potong gaji, dia takut kena sat lagi KPI dia tak comel. Akhirnya menyebabkan benda agama pun dia langgar. Ada kadang-kadang sampai meeting tak sembahyang pun ada. Nak bagi tahu dia jenis orang sembahyang, tapi nak bagi tahu dekat bos tu takut bos marah, takut bos potong gaji, bos turun jawatan dia dan sebagainya. Akhirnya dia diamkan, meeting tak sembahyang macam tu kan. Pada
Hak tak tutup aurat pun ada. Elok daripada kampung tutup aurat elok. Pi bandar kerja, bos suruh pecah tudung. Bos suruh pakai seksi, dia pakai seksi. Sebab apa? Takut tak dapat kerja. Ini orang yang tidak ada penyerahan kepada Allah. Dia takut pada manusia, dia merasakan rezeki itu datangnya daripada manusia, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak ada yang mereka sandarkan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang beriman di kalangan ahli keluarga Firaun. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya tuan-tuan, bila sebut rezeki tadi, memang datang daripada Allah. Jangan duk faham kita tak payah berusaha. Kena berusaha. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut afdalul a'mal ala zahril ardi, Nabi kata. Amalan yang paling baik atas dunia ni, di atas seluruh dunia ni, muka bumi ni, salasah, Nabi kata, 3. Pertamanya talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang keduanya al-jihad, berjuang pada jalan Allah. Dan yang ketiganya al-kasbu, iaitu al-kasbu ni iaitu orang yang keluar pada waktu pagi. Kalau dia kerja pagi lah, kalau dia kerja malam, keluar malam. Mana dia keluar tu untuk mencari rezeki yang halal. Ada. Maknanya apa tuan-tuan? Rezeki memang Allah bagi, tapi kena keluar. Sehingga kan orang yang keluar cari rezeki ni, maka dia disebut sebagai amalan yang paling utama. Sehingga kan disebutlah hadis, Allah innallaha, sesungguhnya Allah suka melihat hambanya yang penat kerana mencari sesuatu yang halal. Allah suka. Allah bagi pahala pada seorang manusia yang dia bersusah payah. Susah payah sebab apa? Penat sebab apa? Sebab dia nak cari betul-betul harta dia yang halal. Biar sikit bagi dia, tapi biar halal. Orang macam ni Allah suka pada dia, Allah cinta pada dia. Betul, orang macam ni disebut sebagai siddiqullah. Wal al-kasibu ni tadi, orang yang beri pekerjaan tu lah, cari rezeki. Al-kasibu, orang yang cari rezeki, isim fa'il. Al-kasibu ni Nabi kata apa? Siddiqullah. Dia ni orang yang membenarkan janji Allah bahawa siapa yang keluar cari rezeki, Allah akan bagi rezeki. Adik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi pada maksud ayat tadi. Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu sudah tentu akan mengetahui kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu. Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Dengan keikhlasannya dan penyerahan diri kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah daripada angkara tipu daya mereka. Dan Fir'aun bersama kaum-kaumnya ditimpa azab seksa yang amat buruk. Ini jawapan ataupun mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh keimanan. Bila mana mereka diugut, mereka ini ditekan oleh Fir'aun. Fir'aun ugut nak bunuh, Fir'aun ancam nak bunuh, tapi mereka mengatakan kebenaran dan mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah. Maka Allah memelihara, Allah menyelamatkan kaum-kaum ni, lalu Allah membinasakan Fir'aun. Sebab itu selamanya kebenaran dia tak akan kalah kepada kebatilan. Idza ja'al haq wa dhaqal batil, Nabi kata. Allah kata, bila datangnya kebenaran, maka akan hapuslah kebatilan. Batu Islam, agama yang benar, Islam dia akan menang. Kod mana pun Islam akan menang. Yang perlu kita bimbang, kita tak payah bimbang Islam ni menang ke tidak, dia akan menang. Yang perlu kita bimbang, kita di waktu Islam menang, kita duduk di mana. Jangan ketika mana Islam tu menang, kita menjadi orang yang bermusuh dengan Islam. Wala'iyyazubillah. Itu kita kena fikir. Ada, ini duk bimbang ni, sat lagi kalau tak duk dengan dia, kalah kita sat lagi ni. Lagi kalau tak bergabung dengan dia, kalau kita duk seorang sat lagi, kalah Islam. Kita nak Islam menang, tapi kena bergabunglah dengan orang lain. Dia duk takut Islam tu kalah. Islam takkan kalah. Islam akan menang. Ini janji Nabi SAW. Akhir zaman Islam akan menang. Cuma waktu tu kita kena bimbang, siapa yang memenangkan Islam, kita atau orang lain. Takut orang lain yang memenangkan Islam, kita bermusuh dengan Islam. Hak tu kita kena bimbang. Sebab kebenaran dia tak akan sesekali tunduk kepada kebatilan. Dalam sirah, dalam sejarah, dalam Quran diceritakan orang yang batil, orang yang membawa kebatilan, selalunya akan kalah kepada orang yang bawa kebenaran. Nabi Musa dia menang dengan Fir'aun.
Nabi Ibrahim dia menang dengan Namrud. Nabi Muhammad dia menang dengan Abu Jahal. Nak cerita apa? Kebenaran bila dia datang akan menghapuskan kebatilan. Maka bersamalah dengan kebenaran. Kebenaran apa? Islam. Tak ada benda lain. Bukan agama lain, bukan pahaman-pahaman yang lain. Islam yang syumul, Islam yang sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada orang kata ada Islam juga, tapi Islam dah semayang, bayar zakat, pergi haji, semayang tahajud, sekadar tu. Tapi dia tak nampak bahawa Islam lebih besar daripada tu. Islam adalah dalam memerintah negara, dalam berpolitik. Nabi SAW tetap mengajarkan Islam. Nabi ajar Islam. Nabi sebagai seorang pemimpin negara, Nabi ajar bagaimana sifat pemimpin negara. Nabi tak sekadar ajar sembahyang, tak sekadar ajar puasa, tak sekadar ajar bayar zakat. Kalau sekadar itu, Nabi duduk di Mekah. Bak di Mekah Nabi sembahyang, para sahabat sembahyang. Tapi Nabi bila berpindah, Nabi nak ajar pada orang beriman bahawa bila mana ada kuasa, cara dia macam ni. Bermakna orang beriman ni dia kena ada kuasa. Sebab orang Islam dia mesti berkuasa. Sebab kena ada kuasa. Sebab bila ada kuasa baru boleh menjalankan hukum. Sebab tu ayat hukum hakam banyak turun di Madinah. Sebab waktu tu dah ada kuasa. Ayat perang turun di Madinah. Tahun yang kedua hijrah. Lepas daripada hijrah Nabi perang Badar. Ayat turun di Madinah. Nak cerita apa? Nak cerita Islam dia kena ada kuasa. Sebab tu Nabi ajar berpindah ke Madinah untuk mengajarkan kepada kita bahawa Islam bila jadi pemimpin, Nabi ajar gitu sekian dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sikit. Sabda Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'alal haqq 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Nabi kata, kalaulah kamu benar-benar bertakwa tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya dia akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung yang terbang pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Syarat dia mesti tawakal. Sebab tu dalam Quran, dalam ayat 1000 dinar hak kita gantung kat rumah kita tu, kita beli frame cantik comel. Kalau kedai tu setiap pintu semua kita letak ayat 1000 dinar. Sebab apa? Sebab nak dapat rezeki. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia jalan keluar daripada setiap masalah dia. Wa razaqahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki daripada mana-mana yang dia tak sangka. Tadi orang hak gantung kat kedai tu dia nak apa? Hak ujung. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tapi dia lupa syarat nak dapat tu mesti wa may yattaqillah. Mesti takwa dulu, baru dapat rezeki yang elok, baru dapat rezeki yang bersih, baru dapat rezeki yang baik. Ini dak letak ayat 1000 dinar penuh dinding dalam kedai. Tukang masak ambil daripada Thailand, daripada bawah sampai ke paha tu buka dia punya kain. Ustaz pergi berpusing kopiah ustaz tu. Ni banyak berniaga menipu, letak ayat 1000 dinar tapi menipu berniaga. Harga sekilo letak 900 gram. Ini menipu tapi letak ayat dia lupa. Nak dapat rezeki mestilah takwa. Ustaz dapat je rezeki tu tak berkekalan kalau tidak ada takwa. Cepat bankrupt, cepat bungkus dia punya perniagaan. Sebab apa? Sebab tidak ada takwa. Maka syarat Nabi kata apa? Kalau nak rezeki daripada Allah, mestilah kita menyerahkan bulat-bulat urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan beri rezeki sebagaimana seekor burung yang keluar daripada sarang dia dalam keadaan dia lapar, maka dia pulang dalam keadaan dia kenyang. Kalau burung yang bertawakal pada Allah ni pun Allah berikan dia rezeki, apalagi manusia. Dan tuan-tuan, kita berhenti dulu di sini. Ada sikit lagi, tak apalah, kita sambung bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, tak ada masalah. Silakan kalau ada. Berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini, dan juga ada benda yang lain kalau ada. Baik, sementara tuan-tuan fikir soalan kalau ada soalan. Saya nak sebut, semua saya nak umum sikit. Sebagaimana yang saya umum pada bulan lepas,
yang saya nak buat kutipan untuk pelarian, bukan pelarian lah, saya tak sampai hati panggil pelarian sebenarnya, untuk tetamu-tetamu kita daripada Syria yang mendapat mencari perlindungan di Jordan. Kita nak panggil pelarian tu anak kita, ayah kita, mak kita tuan. Anak kita sanggup tak kita panggil pelarian? Ada kita panggil pelarian? Ada. Tiba-tiba Syria tu kita panggil pelarian tuan. Saya nak panggil tak sampai hati. Ada tetamu-tamu daripada Syria ni yang keluar daripada negara dia, tak duduk dekat negara dia yang tengah bergolak, minta perlindungan di Jordan. Jadi kami akan pergi ke sana untuk beri bantuan kepada mereka ni, dengan bantuan yang setakat yang mampulah. Kami target 500,000. Kami target nak bawa bantuan sejumlah 500,000. Tapi sekarang baru ada 125,000 baru tu, tak habis separuh pun dah. Jadi kami tengah cuba lagi, sampailah 19 hari bulan ni kami akan cuba untuk dapatkan sebanyak mana yang boleh untuk kami ke sana pada 19 hingga 26 hari bulan. Jadi saya buka pada tuan-tuan yang nak menyumbang, yang nak berikan sumbangan. Kita buka tabung satu hari ni. Tuan-tuan nak sumbang, ikutlah setakat mana yang tuan-tuan mampu, insya-Allah. Mudah-mudahan, sebab bila kita sedekah ni tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, saya kadang-kadang tengok ada orang tu bila ada sedekah, dia tak kira pun nak sedekah, dia tak ada rasa berat pun. Sebab ada setengah orang tuan-tuan, bila kita tengok dia sedekah ni tuan-tuan, Allah, macam ni duit dia ni banyak sungguh. Dengan pemurahnya dia, dengan kuatnya sedekah, selalu tolong orang. Kita rasa dia macam banyak sungguh kan duit dia ni, tengok sedekah selalu. Tuan-tuan, sebenarnya hakikat bila kita tolong orang, kita mengurangkan beban orang. Sebenarnya kita mengurangkan beban kita depan Allah nanti. Sebenarnya bukan kita mengurangkan beban orang tu. Orang tu bebannya dikurangkan oleh Allah. Allah yang ringankan beban dan melalui perantaraan kita. Tapi hakikat bila kita tolong orang, sebenarnya dia mengurangkan beban kita bila